Original. Original. Dan ini yang cerah. So kedua-dua ni yang paling popular dalam Malaysia. Madu tualang ni asal daripada Sumatera saya ambil. Okey. Oh, bukan Pahang. Bukan. Okey. So di Sumatera ataupun di Indonesia saya ada 7 jenis madu tualang. Ada 7 bukan 2. Oh, nama dia tualang juga. Madu tualang. Tapi Pokok tualang ya. bukan, di Indonesia dia sebutan lain sikit. Dia panggil sialang. Dia panggil Oh, sialang. si Minang Bukan sialan, sialang. sialang. So dia panggil madu sialang, maksudnya dia rujuk kepada lebah sialang. Tapi kalau dalam Malaysia dia rujuk kepada pokok tualang. Tualang. Bukan Tanjung Tualang di Perak tu. Ada satu tempat saya pun letih nak jawab bila orang tanya, dia ni daripada Tanjung Tualang Perak. Bukan. Saya duduk di Putra Heights, office kita kan. Okey, kita nak cerita. Cara-cara kita nak kenal madu tu asli ke tidak, salah satu cara dia kita buat analisis report di mana lab ataupun makma-makma yang diautorise oleh kerajaan lah. Macam ni di bawah UKM, Divisi Kerajaan Malaysia, kita ada EDPAC. So dia dah hurai kat sini. Okey, sebagai contoh kalau nak hurai banyak, paling senang kita tengok sucrose. Sucrose kalau ikut standard antarabangsa US FDA daripada US lah. Kemudian daripada Kodak ni daripada negara-negara European countries lah. So kandungan sucrose di dalam madu ni dia mesti bawah daripada 10% ya. Jadi result yang nampak tak? Dia mesti bawah daripada 10%. Anda kata saya dapat result ni 10, 11, 12, 13 menandakan madu ni kemungkinan besar dia dah dicampur. Okey, ada bahan campuran lain. Tapi saya dapat 6.2. Maknanya dia di bawah kategori madu asli. Okey, ni soal madu sucrose yang dapat dalam madu asli. Ingat dia kena bawah daripada 10%. Kalau atas tu suspected, kemungkinan dia ada bahan campuran. Okey. Kemudian reducing sugar. Reducing sugar ni dalam madu dia ada sugar tau. Dia ada gula dia sendirilah. Salah satu dia ada lebih kurang 4-5 jenis sugar. Yang pertama glukos, sucrose, maltose, dextrose dengan fructose. Ada 5 jenis gula. Tapi yang saya faham, glukos dengan dextrose ni merujuk kepada gula yang sama. Kalau hospital dia panggil dextrose saja. Kalau orang biasa ni, orang-orang cakapan kita biasa ni dia panggil glukos. So reducing sugar dalam madu ni dia kena bawah daripada 60%. Bawah ke atas sekejap. Saya pun dah lupa, jangan lupa. Okey. Reducing sugar ni mengikut standard-standard yang kita uraikan tadilah. Dia mesti ni campur ni, kalau kita tengok fructose 25, 30, 15, dia bawa di sekitar 60%. Kemudian dia ada HMF, acidity, total H dan moisture. Ni lain-lain lah. Ni tak penting sangat. Yang penting ni HMF, reducing sugar dengan sucrose ni. Ni ada result-result yang saya dapat ni menunjukkan dia madu asli lah. Ni campur ni dalam berapa? 58% gitu kot. Dia bawah, tak silap saya di bawah 60%. HMF 49. Dia yang HMF ni tak kurang daripada, tidak melebihi 80 ke apa. Saya dapat 49. Okey, ini yang Unipack makmal di UKM. Kita pergi ada satu makmal lagi. Okey. Ini makmal ni nama dia Genom ni nak baca pun kecil sangat tulisan dia. So ni salah satu makmal yang ada authorization untuk cek kerendahan madu lah. Dia lain sikit daripada UKM. Tengok dia punya result dia lain sikit. 70. Okey, dia akan ambil madu ni. Contoh dia akan ambil madu ni. Dia akan masuk dalam kit tester macam kita test COVID tu. Macam kita test COVID kan. Kita ambil IDO kita. Lepas tu kita masuk ni kita tengok ada mendapan tidak kan. Dia pun lebih kurang sama. So mengikut saintis dia, kalau ada sedimen ni berkumpul macam ni, madu ni ori. Kalau kurang ataupun tak ada langsung, kemungkinan madu ni ada campuran lah. Okey, satu lagi info yang orang tak tahu. Kemungkinan orang ramai tak tahu. Madu tu ori tapi ada masalah. Jadi kita dah cerita madu tu ori dengan tak ori, kita boleh hantar dekat lab test kan. Tetapi ramai orang yang kemungkinan dia tak tahu. Saya kena hantar di Jabatan Kimia madu ni. Nampak tak report saya? Okey, Jabatan Kimia
di bawah Kementerian Kesihatan, di bawah Jabatan Kesihatan, dia akan cek madu ni walaupun ori, tapi kalau dia punya kandungan antibiotik di dalam madu ni, dia consider madu ni tak boleh jual di pasaran awam. Contoh dia nitrofuran. Nitrofuran ni kalau ada dalam madu, dia bahaya. Kita memang boleh minum madu dulu, tapi lama kelamaan dia akan attack kita punya organ dan masalah kesihatan kita. Kita akan jadi lebih banyak penyakit yang kita dapat. Maksudnya, walaupun madu tu ori, tapi kalau dia ada kandungan antibiotik dalam madu tu, bahaya. Bahaya nak minum. Ini daripada Mufti ya. Jabatan Kesihatan dia akan cek kandungan madu ni ada antibiotik ataupun tidak. Ini satu ya. Yang kedua, dia bebas daripada kloramfenikol. Ini antibiotik juga. Dia penyanyi. Betul. Penyanyi belakang ni. Betul. Tapi gantilah. Ganti alien. Ganti alien. Okey, ini kloramfenikol salah satu daripada antibiotik yang dilarang jugalah. So kalau terdapat dalam madu, bahaya nak minum. Ini ramai orang tak tahu. Orang biasa duk ingat madu ni kita kena pastikan dia asli tak asli, kita hantar dekat lab test, dekat makmal, dia lepas macam tu kan. Tapi isu dia, walaupun madu tu asli, tapi kalau dia ada kandungan antibiotik ni, dia bahaya untuk minum. Maksudnya kita minum madu untuk sihat, tapi sebenarnya kita minum untuk dapat sakit lagi. So ini sajalah yang saya dapat huraikan hari ni. Ya. Banyak test report yang saya buat ni, tapi nak hurai satu persatu jadi panjang kan. Cerita harga pula. Okey, harga dia bang. Harga dia, kalau kita nak compare, ini madu ternak. Ini madu tualang. Ternak. Ini ternak. Ni ternak. Ini ternak, ini tualang. Tualang. So dari segi harga, madu ternak lagi murah daripada madu tualang lah. Ini 500 gram saya jual RM55. Yang ini 500 gram saya jual RM80. Yang ini pun sama juga. Yang ini pun sama juga RM80 juga. Okey. So kenapa yang ni mahal daripada yang ni ya? Saya rasa semua faham kot. Sebab ini daripada pokok ni bang. Nak tunjuk ni. Kita tunjuk je. Abang, Ya. Okey. Sebab apa yang ni mahal? Cuba tengok ni. Kenapa madu ni mahal? Ni madu tualang. Sebab susahnya kita nak ambil daripada pokok tualang ni. Tengok berapa tinggi depan kita. Okey. Susahnya kita nak ambil madu tualang. Okey, ini pun sebagai satu info juga. Ramai orang tanya, macam mana boleh dapat madu tualang banyak? Ini mesti campur gula Melaka ni. Ya bang. Okey. Orang kata sikit ya dapat kan. Okey. Satu pokok ni pokok balak dah. Nama pokok ni pokok keruing. Orang kita pun pakai keruing juga kot. Okey. So pada pokok ni ada, saya jumpa ada 40 sarang. 40 sarang. Satu sarang average 10 kilo. Satu sarang 10 kg ya. 10 kg. Anggaran lah. Anggaran dia lah. mengikut saiz lah. Ada yang 25, ada 30 pun ada. 5 kg pun ada. Dia ikut saiz lah. Dia tempoh matang berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Okey. Jadi kami dapat turunkan madu ni untuk satu pokok ni saja 400 kilo. Percaya tak? Percayalah. 400 kilo, 10 kali 40. 40. Tapi ambil masa 3 hari. Sebab orang yang pajak ni, dia tak boleh lama atas pokok tualang ni. Paling kuat 2 jam. Kena sengat. Bukan, dia dah pakai baju 3 lapis. Lepas tu dia menapas. Panas. Dia tak boleh menapas kalau lebih pada 2 jam. Pensan saya pak kata. Kalau saya lama-lama atas ni, 2 jam saja dia bisa duduk bertahan atas ni. Dia kena turun. Besok dia datang balik. Cara panjat tak nak tanya? Nak tanya tadi tu. Cara panjat dia ada tiga cara nak panjat pokok tualang. Pertama dia guna paku. Paku yang 7 inci tu paling panjang, dia akan paku sampai atas. Tapi ini cara bahaya. Jatuh. Kalau ikut saya punya pengalaman, 2 orang dah mati. Kawan saya seorang jatuh lumpuh. Separuh pokok dia naik jatuh. Pinggang dia patah. Yang mati tu tak boleh buat apa lah. Tapi bukan grip saya lah. Yang kedua, cara panjat, dia buat tangga daripada bawah sampai atas, dipanggil sigai. Kalau orang belah Malaysia, belah Pahang dia panggil sigai. Dia buat tangga sampai atas dengan kayu ataupun rotan aku. Okey. Nombor 3,
paling selamat cara panjat dia. Dia tak guna paku, dia tak guna sigal. Tali pinggang. Dia ikat badan dia dengan tali besar tu. Lepas tu dia akan lastik tali tu mengikut cabang ni. Lepas tu 3 orang, 4 orang akan tarik orang tu. Jadi dia bila tergantung lah. Orang tu tergantung lah. Jadi misal kata dia tergelincir, dia takkan jatuh je. Dia akan tergayuh di atas pokok. Ni paling selamat. Ni paling selamat. Okey, selain daripada tu, ini yang kita tengok ni cara ambil waktu siang. Oh, ada waktu malam. Ada waktu malam. Waktu siang ni dia simple dia naik. Tapi waktu malam dia jumping. Dia ada mentera. Waktu malam dia menyanyi dulu. Dia menyanyi, dia pusing pokok. Lepas tu dia akan tepuk pokok. Kalau tak dapat persetujuan daripada tuan punya pokok, dia tak akan naik. Oh, ada mentera lah, mentera. Ada mentera dia. Sebab kejadian ini pernah berlaku waktu saya sampai di sana pukul 10 tengah malam dalam hutan dengan senyap bunyi, tak bunyi apa. Bunyi kami je lah dengan lebah. So pakcik tu dia buat kali pertama dia menyanyi, dia kata enggak dikasih naik pak. Kita pulang aja pak. Oh, di Sumatera tu. Sumatera. Lepas tu pusing kali kedua, enggak dikasih juga pak. Jadi kali dia hanya boleh 3 kali je bang. Lepas 3 kali dia tak bagi, dia balik lah. Sebab dia takut kalau malam dia besok naik, lah. dia naik juga pekerja dia akan jatuh mati lah. Jadi kali kedua dia tepuk, dia tak bagi keizinan dia bagi. Kali ketiga dia bagi izin. Ni nak cerita sikit. Macam mana cari izin dia? Dia akan mengaum. Dalam hutan tu senyap sunyi pukul 10 something tu, dia mengaum macam harimau lah. macam harimau. Kalau kita dada tu bawah, dada kita naik, zoom naik atas tu. Dia mengaum daripada mana tu? Daripada bunyi lebah. Sebab lebah ni bang, satu pokok ni dia ada berjuta-juta ekor. Sebab satu pokok ke satu sarang. Satu sarang. Satu sarang lebah berkemungkinan dia ada 50,000 ekor lebah. Kalau kali 10 dah berapa bang? 500 ada sarang eh. yang paling besar sampai 70,000. Jadi kat sini ada berjuta-juta ekor lebah. Jadi bila dia bunyi tu, dia bunyi zup naik dada saya ni, zup naik itu. Kawan-kawan kita yang duduk bawah tu kan. Bapak yang baca mentera tu, dia kata ke saya, "Okey pak, dia udah ngasih pak, naik lah." Dia punya perkataan apa? Dia wording dia baca tu apa? Dia Macam piramidi punya ke? bukan. Dia sendiri kemungkinan dia pun tak tahu. Dia panggil bahasa Melayu lama. Zaman Melaka punya lah. Dia bahasa Melayu lama sebab dia orang Sumatera. Tapi kalau di Kedah, Langkah ada Suka. satu pakcik tu, dia dah meninggal lah. Pakcik tu dia panggil Kok Teh. Dia ada gak bahasa dia menyanyi. Tapi yang saya ingat dia punya ucapan dia panggil apa? Hanya 2 jenis. Hai si hitam manis, dia kata turunlah si hitam manis. Dia kata tu, dia panggil lebah tu si hitam manis. Tapi kalau di sebelah Sumatera ni lagu dia macam mana? Lagu dia pelik sikit. Dia bukan bahasa Melayu lama. Sanskrit. Bahasa mentera dia pusing. Lepas dia nyanyi dia tepuk, lepas nyanyi dia tepuk. Lepas dia tepuk tu kalau tuan punya bagi izin dia naik. Kalau tak bagi izin dia takut, dia takkan naik. Itulah, kita dah cerita menarik pasal lebah tualang. Inilah dah buka lebah tualang. So pokok ni dia punya tinggi bang. Kalau abang tengok 100. ni, saya terpaksa potong banting ni. Sebab dia tinggi sangat. Jadi banting dia 6 kaki kan. Saya sambung balik. Ni gambar sambung Ni nampak saya sambung ni. Kalau ikutkan dia tinggi lagi. Tapi sebab saya nak buat banting, 100 kaki, 200 kaki. saya rasa kalau tiang 100 meter. 3-4 kali ni. Tiang pendek ni. Kalau ni masa Kalau ni pendek 4-5 kali kot tiang. ikut lidah tu. 100, saya rasa dekat 90 meter kot ketinggian dia. Jatuh confirm mati lah. Iyalah, memang Kalau lah. tak mati pun Lumpuh lah. Sebab ada yang seorang kawan saya tu dia panjat setengah lumpuh. Dia patah pinggang lah. So itulah mukadimah kita tentang Nama you Zulkarnain madu eh? tualang. Nama saya Zulkarnain. Ya, Jadi ya. kalau ada orang nak mempersoalkan kenapa madu tualang tu mahal, itulah jawapan dia. Tapi orang mungkin tanya, kenapa madu peluluk lagi mahal daripada madu tualang? Madu peluluk dia bela. Dia daripada hutan, dia orang akan potong sarang dia, lepas tu dia buat koloni-koloni dia. Salah satu sebab yang madu peluluk tu mahal, sebab satu sarang
kita dah cerita tadi kan, madu tualang dia paling minimum pun 5 kilo, 10 kilo tu biasa, 20 kilo pun ada. Tapi kelulut paling banyak pun zaman-zaman dulu banyak ni je. Oh. 230 gram. Itulah 200 salah satu gram sebab yang 300 dia mahal. gram. Tapi baru ni saya pergi jumpa kawan saya, dia ada ladang duduk di area Sepang, Selangor. Dia sedut, oh ni paling banyak sebab dia orang dah guna R&D, dia buat kajian-kajian, dia ambil spesies-spesies yang lebih besar, macam dia orang pakai Thoracea dengan Itama kan. Itama ni lebah dia kecil sikit, Thoracea ni besar. Dia Jadi akan... bila besar, daripada dulu satu sarang dia dapat banyak ni, dia mungkin dapat 4-5 botol ni sekarang ni. Oh. Dia boleh dapat 4-5 botol ni. Mana ada 1 kg lah. Betul. Banyak sekarang ni dia dapat. Dia panggil apa sekarang? AI kan? Iyalah tu. Jadi bagus juga dia orang buat kajian sebab di Malaysia ada persatuan peluluk. Ada. Itulah. Yang tualang je tak ada ya. Tualang ni ada, kami ada persatuan sebab saya sebenarnya buat kajian madu tualang ni di USM Kebangkerian Kelantan. Kami ada research center di sana. Lepas tu kami ada persatuan. Di persatuan ni sebab lebah tualang, isu dia lebah tualang tak ada sangat kat Malaysia ni. Oh, hutan dah tebang ya. Sebenarnya dalam pasaran Malaysia ni, madu tualang ni, bila kita tanya orang, madu ni pada mana, dia akan cakap di Pahang. Ya faham. Dia sebenarnya cerita dia macam ni. Saya percaya yang madu tualang yang berada di pasaran Malaysia ni, saya rasa hampir-hampir 90% adalah daripada Sumatera. Sana hutan luas kan. Sebab sana hutan luas, sebab macam kita dah cerita tadi kan, kalau satu pokok 400 kilo kan, kalau kali 10 dah berapa kan? Dah 4 tan kan? Jadi kebanyakan madu yang berada di Sumatera ni, dia orang hantar ke Pahang. Pahang dia jadi satu centralized untuk dia distribute madu. Kira hub lah. Dan orang di Pahang tu bukan orang Malaysia bang. Oh. Orang Indon. Saya nak bagi tahu. Oh iya ke? Orang Indon daripada Sumatera, dia pun tak bercakap Pahang bang. Dia bercakap bahasa Minang. Oh, patutlah kawan-kawan tapi ambil. saya tak nak bagi tahu dekat mana kan. Tapi di Pahang memang ada perkampungan Indon daripada Sumatera, dia berkampung di Pahang. Dan madu tu sampai dia akan distribute ke seluruh Malaysia. Jadi bila orang beli madu tualang, orang tanya madu ni daripada mana? Dari Pahang. Betul lah daripada Pahang, tapi asal dia tu sebenarnya daripada belah-belah Indonesia. Yalah. Pahang pun dah habis hutan ni. Sebab saya nak cerita saya di Malaysia ni ada grup-grup yang ialah sebab kita ada persatuan. Contoh macam di Terengganu. Ada satu hutan simpan mercang di Terengganu. Oh, mercang. Hutan mercang tu, hutan simpan. Pengurusi pemungut madu tualang ni, Haji Ibrahim tu kawan saya. Jadi saya tanya Haji Ibrahim, Haji, di Terengganu kalau sekali musim yang betul-betul banyak madu, berapa banyak dapat? Dia kata 10 tan. 10 tan? 10 tan. Mana 10,000 pound? 10,000 kilo. Okey, lepas banyak tu dia kata, lepas tu dia kata beberapa tahun lepas tu dia turun jadi 2.5 tan sahaja. Makna 7.5 tan hilang. Hutan dah tebang ni. Kemungkinan lah. Lepas tu di Kedah. Dah jadi felda. Betul. Di Kedah paling banyak kalau farmer ni dia ambil dekat hutan pedu. Pun saya dengar dah makin tak pun ada dah. Saya rasa jawapan kita pun tahu kan. Projek apa, projek mega yang duk jarah hutan dalam Malaysia ni kita pun faham kan. Kalau hutan di Kedah 30,000 ekar dia orang clear kan. Tak tahulah projek Musang King ke apa kan. So boleh fikir lah. Hutan di Semenanjung ni besar mana sangat kan. Saya nak bandingkan kalau di Sumatera tu pengeluar madu yang paling banyak adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau tu bang, saya daripada pekan kota besar dia lah. Maknanya pusat bandar dia. Nak ke hujung Riau tu, kita orang driving keluar subuh sampai maghrib. Makna 12 jam ni. Bayangkan luas mana Riau tu. Kalau kita ambil Semenanjung Malaysia ni, kalau kita potong ataupun kita ambil negeri Pahang tu, kita letak dalam Riau, tenggelam Pahang tu. Ya. Punya besarnya Riau tu. Itu baru Riau. Saya pergi ke Pekanbaru. Pekanbaru ya. Dia punya capital di Pekanbaru. Selepas Riau dia ada Jambi. Jambi. Dia ada Siak. Dia ada Palembang. So 4 provinsi ni pengeluar madu tualang paling banyak.
Saya rasa mungkin di dunia kot. Paling banyak di sana. Madu Yaman pun kalah ya. Yaman saya tak berani nak komen lah sebab saya tak tahu. Tapi kalau untuk tualang ni memang pengeluar paling besar adalah Indonesia. Tapi saya pernah tak ada madu selama 2 tahun. Saya ada kedai tu. Saya ada kedai 3-4 biji kedai. Kedai saya kosong tak ada madu. Nak tahu tak sebab apa? PKP. Bukan. Zaman tu dia orang bakar hutan tanam sawit. Yang asap sampai yang Malaysia jerbu. tu. Jerbu. Betul. Bila asap tu sampai Malaysia, kita dah faham dah. Di sebelah Sumatera, lebah tualang pun lari. Lebah tualang dia memang sensitif asap. Sama juga macam di Malaysia ni sekarang ni, kawan-kawan kita yang bela kelulut, apabila terlalu kerat orang buat fogging, orang sembuh jamuk Aedes, kelulut pun lari. Ini kan pula dia orang bakar hutan kan. Tapi cerita ni sebelum itu nak komen politik sikit lah. Jokowi. Sebelum Jokowi. Apabila Jokowi ambil alih jadi presiden, dia tak banyak cerita dah. Siapa bakar hutan, lokap masuk dalam. Sebelum ni ada nego-nego lagi. Masa Jokowi dia memang sering. Siapa bakar hutan, tangkap masuk dalam. So lepas tu orang tak berani dah. Sampai sekarang. Perasan tak? Sekarang ni ada mana ada jerbu sekarang ni? Ya. Sebab Jokowi ambil alih kan? Mana ada jerbu? 5 tahun ni tak ada ya. 5 tahun tak ada. Sebab di sana dia tak bakar. Tidak bomba kita pergi sana. Tidak, siap hantar bomba. So itu sajalah mukadimah. Saya rasa kalau abang boleh masuk ni, bolehlah sebagai satu knowledge lah sebanyak. Saya pun tak pakar sangat, tapi bolehlah insyaAllah cerita-cerita sikit. Terima kasih pada Encik Zulkarnain. Zulkarnain, Zulkarnain Yunus. Saya ada akaun di TikTok. Zulkarnain Spaisani dengan akaun Zulkarnain. Itu saya tu. Jalan Putra Mahkota. Di Putra Heights Suruhanjaya. Suruhanjaya. Sebab Putra dan Mahkota ni ada dekat Bangi pun ada ni. Ya. Taman Putra, Taman Mahkota. Bukit Mahkota. Ya. Jadi penutup last word. Itulah kalau nak beli. Dia macam ni lah. Dia menjaga madu ni, saya nak kata lama, tak lama lah. Tapi Dah berapa tahun dah? 1999 25 tahun. 2024 tolak 25 tahun. 1999. Itulah lamanya saya dalam bidang lebah madu ni. 25 tahun. Jadi saya nak kupaskan sikit. Dekat Malaysia ni, kita punya customer ni, dia kadang-kadang dia percaya sangat dengan teori, saya panggil teori mitos ataupun teori dongeng lah. Yang pertama dia kata madu asli ni mesti semut tak datang. Yang kedua dia tak beku. Salah jadi mengikut kajian kami, ini bukan saya kata tau. Saya buat referen daripada USM, Universiti Melaya, UKM, kawan-kawan saya yang buat test dalam lab semua. Dan yang paling bagus apabila isu semut datang dan tak datang. Sekarang ni makin ramai orang bela kelulut. Sarang kelulut tu musuh pertama dia adalah semut. Jadi apabila semut pergi attack sarang kelulut pun lari. Dia tak tahan dengan semut. Jadi kalau kita nak fikir, kalau sarang tu pun semut dia datang, ini kan pula kita beli madu ni, kita balik kita letak atas meja yang penuh semut rumah kita, lagilah dia suka. Dekat sarang pun dia ada pergi. Sama juga dengan sarang lebah. Sarang lebah yang kotak tu, semut apabila dia masuk, lebah pun lari. Madu tualang ni di Indonesia, semut dia buat sarang daripada akar pokok tu sampai ni atas. Jadi kadang kami terpaksa gunakan pisau bulu bang lah. Dia buat line. Kulit. Betul. Bukan jadi, dia tebuk dalam lah. Betul. Dia buat macam line naik sampai atas. Dia guna untuk attack sarang. So lebah dia tak tahan dengan semut. Dia akan keluar. Okey, itu jawapan dia. Sebenarnya madu ni dia tak ada kena-mengena dengan apa ada semut ke tak ada semut. Dan kenapalah kita nak percaya pada semut? Hantar dekat lab lah. Kalau teori kan. Ini nak pergi percaya dengan semut apa? Okey, yang kedua, soal madu tu beku dengan tak beku. Di Malaysia ni makin ramai orang bela kelulut. So madu yang paling payah nak beku madu kelulut. Sebab dia cair macam ni kan. Ni macam madu kelulut lah, dia cair. Tapi kawan-kawan kita yang bela madu kelulut ni, dia pun komplain. Kenapa madu dia beku? Ya. Masa bila saya sampel pula?
saya bela keluduk, saya sedut madu tu masuk dalam botol, tiba-tiba dia beku. Jawapan dia ada dua benda. Kenapa madu boleh jadi beku? Yang pertama, masa kita tapis tu, dia punya keladak tu dia melepasi penapis kita. Benda ni kita tak nampak, ada partikel-partikel halus. Dia berkumpul bawah. Satu perkara. Yang kedua, yang saya sebut tadi, saya dah ulang kan. Dalam madu dia ada gula dia sendiri. Okey, gula dia glukos, maltos, fruktos dan di antara gula yang paling berat adalah glukos. So apabila glukos lebih banyak dalam madu tu, chances dia untuk beku senang. Walaupun kita tak letak dalam peti ais, dia akan beku sendiri. Sebab glukos dia akan berkumpul bawah. Tapi isu dia nak hilangkan beku tu senang je. Kita rendam dalam ais suam, lepas tu dia cair balik. Minum. Lepas tu 3-4 bulan dia beku balik. Lepas tu kita rendam dalam air suam, dia cair balik. Gitu. Oh, dia kalau rendam air suam dia tak rosak ke? Dia punya Dia macam ni. kecerakinan dia tu. Macam ni. Madu tak boleh dipanaskan melebihi suhu 60% ke atas. Oh, 60 Celsius 60 Celsius ke atas dia gone, dia punya nutrition, Oh, probiotik dia akan mati, enzim-enzim dia akan mati. mana kalau bawa pergi Mekah dia rosak lah kot. Tak, dia saya ambil kira macam ni lah. Kalau kita letak madu dalam kereta, Dalam kereta. contoh dia panas kan? Panas. Parking kan? Kemungkinan lah. Tapi kalau setakat suhu macam kita ni, sebab suhu badan kita dalam berapa? 38. Okey. Macam tu okey lagi. Tapi kalau 60 ni tinggi tu. Jadi jangan lebih pada 60 lah. Maksudnya kalau ais suam tu okey, tapi jangan air pandam gelegak. Air pandam gelegak tak boleh. Suhu diri tak boleh lah. Dia gone lah, khasiat dah. Maknanya kita minum madu tapi kita bukan minum madu yang berkhasiat, dah jadi air gula lah. Itu yang saya pergi Maha hari tu, ada budak USM Kelantan ke situ. Yang bahagian Dia Kubang Kerian lah. Bang Korean dia. Kubang Kerian. Tu dia yang saya pelik Itu tempat research pasal dia. USM pun ada Lama dah. student ni kan, madu. Dia USM Kubang Kerian ni, dia dapat madu daripada farmer 1 tan. Farmer bagi dekat dia 1 tan untuk buat research tentang kebaikan madu tualang ni. Jadi USM yang buat. Jadi memang dia center lah untuk ni. Persatuan pun kami memang persatuan dulu USM lah. Dia chief dah kat situ. Dia ada 2 bang. Satu USM Kubang Kerian, satu lagi USM Penang. So kedua-dua ni ada ya, dia orang study pasal madu ni. Sejak bila ada? Masa saya belajar dulu tak ada. Tahun berapa start? Tuan tahun bila? Dah lama dah. Sekarang dah umur saya pun tak di USM Penang. Penang Saya ni pun dah saya tak berapa kenal, tapi fakulti apa dia letak? tak tahu dia macam ni. Yang saya tahu dia macam ni, apabila dia orang call saya, sebab saya dah lama dengan USM Kubang Kerian. Jadi dia bagi tahu saya, dia kata kami buat research dalam Malaysia ni, kami beli mana-mana madu yang kami yang ada nama lah, ada nama macam saya je nama TLS produk kan. Jadi dia ambil, dia orang masuk dalam lab, dia orang test. Dia orang test. Lepas tu kalau tak silap saya, dia kata dia ambil daripada 10 company. Lepas tu hasil ujian tu dia bagi tahu saya. Salah satu company tu check lah kata TLS. Jadi kami buat research, antara madu-madu yang kami check tu memang lepas lah. Kalau ikut standard USM Penang lah. DIY-an dia kan? Tak tahulah dia bagi apa. Dia tahu saya Mungkin baru lagi lah. Mungkin lah. Saya rasa junior lagi. Sebab yang kalau di USM Kubang Kerian tu, saya dengan Profesor Dr. Siti Amrah. Mungkin tuan kenal kot. Dia chief dalam bahagian-bahagian research madu lah. Ke dah pencen tu? Profesor Siti Pencen Amrah. lah. Saya pun dah 15 tahun Oh, pencen. dah tahu je? 70, umur dah 72. USM Penang ke? Penang. Dia fakulti apa? Apa dah? Fakulti apa sana? Dulu? Dulu. Zaman saya tu yang muda-muda lah, social science, Bagai sains. humanity, macam tu ya. Yang ambil arkitek dengan apa ni lain. Lain sikit. Yang profesional lain. Kita orang kampung, itu yang kita tahu kan. Ini Cik Zul asal mana ni? Saya Lenggong Perak. Oh, orang Lenggong. Lenggong. Okey, itu tadi perbualan ringkas bersama Encik Zulkarnain.
yang telah berkecimpung 25 tahun dengan madu. Jadi tuan-tuan kalau nak beli boleh kita harga dah cerita belum? Harga tadi kalau tualang ni kita jual RM80. RM80. Kalau madu ternak ni kita jual RM50 sebab dia ternak dia murah kan. Oh, yang ni berapa ni? Dia 500 gram. 500 gram ya. Dia pun 500 gram. Oh, sama saya botol ni. Penok yang liar lagi. Betul. Kalau yang kecil ni 230 gram. Ni RM30 je. Dan tualang pun ada yang kecil ni. Ni tualang yang kecil ni 45. 45. Ni pun tualang juga. Dan ni yang special ni memang kita tengah promote lah. Madu tualang dengan madu ternak ni kita gabungkan dengan rempah. Dia tak rosak ke campur rempah? Kita masak dulu. Oh, masak Rempah rata kita masak. Last kali baru kita campur madu. Ini macam cengkeh kan? Cengkeh, betul. Dia ada cengkeh, bunga lawang dengan kayu manis dengan black pepper. Lepas tu ada lagi serai. Ada serai, halia, kunyit dengan bawang putih. Oh, sekarang boleh campur Campur. Kita boleh campur sekali. Tapi last sekali baru kita letak madu. Last sekali madu Sebab kalau kita masak memang habis lah. Madu dia tak boleh sesuai didih kan. Dia kalau kita masak habis lah. Kasiat dah. Haji, Okey. Haji, selalu beli ni ke? Salam. Oh, Haji ni selalu beli. Okey. Saya hantar Okey. Terima kasih Encik. InsyaAllah. Oh, yang ni yang campur punya ni lah. Dah minum tak? Belum. Itu ada minum kan sekali kan? Dah kita minum kali kedua. Itu Okey, kita bagi lagi. Okey. Masa YB Roziah. masa YB gitu. YB tu saya tanya dia. Dia selalu beli kan? Batuk, dia batuk. Dia kata okey. Dia beli ni. Kalau kita batuk makan dengan lemon ataupun limau, dia punya tak rosak ke dia punya kandungan, konten ni? Sebab dalam ni dia lemon. Oh, dalam ni lemon. Ada lemon dengan. Ni kalau yang ni? Yang ni tak ada. Kalau kita campur lemon boleh? Boleh, tak rosak dia punya tak konten. rosak. Macam customer saya, dia campur dengan ini ataupun yang tualang. Oh. Okey Okey, tak ada masalah. Tapi memang betul tu, kalau kita makan dengan lemon, batuk kita hilang. Walaupun makan ubat hospital, Betul, dia tak tarik. baik-baik kan? Betul. Sebab apa? Tak tahulah, tapi customer saya yang dia batuk 2 bulan, 3 bulan, dia kata dia dah cuba semua jenis ubat batuk, tak jalan juga. Lepas tu dia pada kahak dia kata, mula-mula kuning, lepas tu hijau. Lepas tu yang payah nak hilang jadi putih ataupun jernih. Dia payah nak hilang. Bila dia minum yang ini, Spice Honey ni, macam YB minum lah. Dia kata okey. Dia tarik kahak tu saya rasa. Sebab tu saya galakkan masa minum jangan telan terus. Kita kemam. Oh. Lepas tu dia masa kita kemam tu dia akan tarik kahak. Oh, macam tu. Cara dia lah. Lepas tu baru minum air banyak. Oh, lepas tu bilah dengan air suam ya? Air suam lah. Kita minum air yang banyak dia okey. Okey, terima kasih Cik Zul. Okey. Ni kali Nanti kedua kita jumpa ni.